Bab 2, aplikasi teknologi. Teknologi membantu manusia dalam segala aspek kehidupan. Aplikasi teknologi telah jelas terbukti membantu manusia dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi. Semakin maju sebuah masyarakat, semakin banyak teknologi yang digunakan. Teknologi memberikan kesan terhadap rutin kehidupan. Teknologi mempengaruhi cara manusia bekerja, belajar, berehat, berhibur dan sebagainya. Banyak manfaat diperolehi daripada aplikasi teknologi, antaranya termasuklah memudahkan sesuatu proses kerja, menjadikan sesuatu proses kerja itu lebih konsisten, meningkatkan produktiviti dan menghasilkan kerja yang lebih kreatif. Dengan mengaplikasikan teknologi, alatan kegunaan harian seperti ini telah diperbaharui reka bentuknya. Alatan ini lebih mudah digunakan dan fungsinya dipelbagaikan. Dengan kata lain, pengaplikasian teknologi dalam pelbagai bidang telah memudahkan kehidupan kita. Kita lihat di dalam gambar ini di sebelah kanan ini di sini sebelah kanan ni adalah yang lama punya. Yang lama ni kalau kita nak guna mop lantai ni, dia kena guna dengan baldi air. Okey, ini yang lama, versi yang lama. Yang versi yang baru ni, sebelah kiri ni, dia dah ada satu tong air yang kita boleh campurkan dengan sabun mop lantai. Kita spray tu kita trigger di sebelah sini atas ni kemudian kita mop terus kita mop terus dengan ada satu tuala kecil kat bawah ni, kita boleh mop terus Pengaplikasian teknologi dalam pelbagai bidang. Kita lihat gambar yang ada ni. Yang pertama ni, biasanya kalau kita minum kopi panas, dalam cawan yang lama yang biasa kita lihat tu, yang daripada kertas pun ada, daripada plastik nipis pun ada. So kalau kita nak pegang directly, memang tangan kita pun akan panas lah. Kita tak mampu lah nak pegang, nak minum kopi panas dalam cawan tu. Jadi bila dia buat penambahbaikan dalam bidang teknologi, dia buat satu sarung khas yang digunakan untuk memegang cawan yang plastik ke ataupun kertas, supaya kita boleh minum walaupun air tu panas, sebab kita tak direct pegang pada plastik atau kertas tu. Kita ada satu lagi pelapis lah, dia bubuh kat sini lah Okey, yang kedua, contoh ni basikal ni, awak lihat dia punya tempat duduk dia lebih ergonomik maksudnya kita boleh bersandar, dan support di sebelah bawah ni pun lebih lebar supaya kita punya punggung tu tak sakit dan dia punya brake pun kita tengok dekat atas ni kita boleh tarik brake yang dekat atas ni supaya basikal tu boleh brake untuk parking di kawasan bukit apa yang tinggi, yang condong, dia ada brake. Kemudian kita lihat bentuk dia pun lebih ergonomik, maksudnya handle ni dia lebih dekat dengan kita supaya kita tidak membongkok ke hadapan, dengan frame yang lebih kuat lah. So dia ada dua frame dekat sini seterusnya kita lihat ini kereta. Dulu kereta biasanya sensor di sebelah belakang tu, bila kita reverse tu, supaya kita tak langgar apa-apa benda, tiang ataupun dinding di sebelah belakang tu, kita bubuh dua sensor. Dan kadang-kadang bucu sebelah kiri dan kanan kereta tu kadang-kadang kita terlanggar juga. Jadi kita tambah 4 sensor, dua kiri, dua kanan, supaya bila kita reverse kereta kita tak adalah langgar apa-apa objek di sebelah belakang. Ini adalah alat menggantung baju kita hanger baju tu. Kemudian dia ada satu alat sensor untuk lampu maksudnya bila almari tu ditutup, lampu terpadam. Apabila kita buka almari baju kita, nak ambil baju, lampu pun automatik menyala Kemudian ini kita tengok contoh dulu kalau kita beli air tu, cawan tu dia tutup dengan plastik biasa je. Sekarang ni dia boleh seal, maksudnya dia tak tumpah lah dia tak tumpah. Kita boleh bawa balik untuk minum di rumah ke, untuk minum di tempat lain, tapi kita lebih mudah sebab air tu tak tumpah. Dengan penutup cap yang lama tu kan, dia tutup, kadang-kadang air keluar di sebelah tepi. Yang seal ni dia lebih rapat lah, tutup rapat lah, tidak ada air yang keluar. Kemudian di sini kita lihat satu akuarium ikan, di mana sambil kita membela ikan, kita juga boleh menanam pokok di atasnya, iaitu dengan menggunakan baja air yang dikeluarkan oleh ikan untuk menghijaukan pokok di atasnya. 2.1 Teknologi pembuatan. Apa yang akan dipelajari? Mengenal pasti teknologi pembuatan produk, menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden,
membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk, membuat lakaran model 3D bermaklumat, menganalisis lakaran model 3D, membuat acuan model 3D, membuat model 3D berdasarkan proses kerja secara acuan dan menggunakan pen 3D, membuat kemasan model 3D menggunakan elektrostatik dan elektroplating, menilai model 3D yang telah dihasilkan, menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien. Teknologi pembuatan berkait rapat dengan amalan pembuatan yang pelbagai selain penyelidikan dan pembangunan sistem, proses, mesin, alat dan perlengkapannya. Kini teknologi pembuatan melalui fasa pembangunan yang drastik dengan penghasilan mesin berteknologi tinggi yang menggunakan komputer dan sistem automasi serta mikrokawalan dan mikro pemproses. Dengan mesin berteknologi tinggi, bahan tuangan dimasukkan ke dalam mesin dan ke dalam acuan untuk menghasilkan bentuk yang diingini. Kata kunci di sini, beri perhatian pada kata kunci yang berikut: estetik, elektrostatik, elektroplating, epoxy, kaedah konvensional. Okey, kita lihat kat gambar bawah sini dekat sini ada satu mesin. Mesin ni digunakan untuk membuat bilah kipas. Kita tengok kat sini bilah kipas ni. Jadi dia akan masukkan bahan tu di sini dalam bentuk material plastik yang bulat-bulat kecil tu. Kemudian dia akan panaskan dan dia akan press masuk ke dalam acuan. Ni acuan yang besi ni. Acuan. Jadi plastik yang dipanaskan tu dah cair, dia masukkan ke dalam acuan ni, dia press masuk. So plastik tu akan ikut bentuk acuan tu. Dan selepas sejuk, jadilah bilah kipas ni. Jadi ini contohlah. So boleh tengok di sinilah mesin pengacuan, suntikan, produk hasil tuangan dan bokah acuannya sini. 2.1.1 Mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Teknologi pembuatan produk ialah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau mesin. Pelbagai produk yang digunakan oleh manusia dihasilkan menggunakan teknologi pembuatan. Gambar foto 2.1.1. Okey, ini dia. Gambar foto 2.1.1. Contoh hasil produk teknologi pembuatan yang ini Okey. Gambar foto 2.1.1 menunjukkan sebuah periuk nasi yang terhasil daripada penggunaan teknologi pembuatan. Periuk nasi elektrik tersebut mempunyai kawalan mikrokomputer yang mampu memasak berbagai jenis makanan berbanding dengan periuk nasi konvensional yang boleh memasak nasi sahaja. So di sini kita tengok dia boleh masak di atas ni kita boleh masukkan ikan, daging, sayur sambil dia masak nasi di bawah ni dia juga boleh masak sayur dan makanan lain di sebelah atas. Ini contoh satu produk yang menggunakan teknologi pembuatan. Okey, kita tengok info ekstra. Produk kegunaan peribadi seperti berus gigi, kasut, baju dan cawan hinggalah kepada produk keluaran industri seperti jentera berat dan mesin-mesin berteknologi tinggi hasil daripada teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan produk, okey, kita lihat di bawah sini ada dua jenis. Satu kaedah konvensional, satu kaedah moden. Kaedah konvensional ni lebih kepada kaedah penggunaan teknologi yang lama yang awal dahulu. Dan kaedah moden ni teknologi yang baru. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kiri ni, kaedah konvensional ni nampak dia gunakan tukul paku ataupun tukul kuku kambing dan juga paku. Yang mana dia pegang paku tu menggunakan tangan. Di sebelah kanan ni kaedah moden, dia menggunakan mesin di mana paku tu ada di dalam rod besi ni, rod yang panjang ni, dan dia punya tembakan paku tu menggunakan tekanan angin ni di bawah ni ada satu pos yang dilekat ni, dia menggunakan tekanan angin. Ada juga yang menggunakan elektrik dan juga yang menggunakan bateri. Ini contoh teknologi pembuatan produk. Okey. Kaedah konvensional menggunakan teknologi yang asas dan biasanya dikendalikan oleh individu dengan menggunakan tangan. Kemahiran individu amat diperlukan dalam penghasilan produk, juga menggunakan peralatan-peralatan asas seperti tukul, pahat, gergaji tangan dan sebagainya. Jenis produk yang dihasilkan terhad dan memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Kaedah moden, pembuatan produk menggunakan kaedah moden dapat menjimatkan masa, kos dan bahan. Penggunaan mesin menggantikan penggunaan alatan tangan
Pembinaan produk akan menjadi lebih cepat dan tepat tanpa membazirkan tenaga dan masa. Pada masa yang sama, individu dapat menjalankan banyak tugas, iaitu multitasking dalam bahasa Inggeris, yang berlainan. Okey, Rajah 2.1.1, teknologi pembuatan produk menggunakan kaedah konvensional dan kaedah moden. 2.1.2, menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Proses pembuatan produk ialah satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan produk siap. Pelbagai peringkat pembinaan perlu dilalui oleh bahan tersebut seperti pemotongan, pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan kemasan sebelum sesuatu produk dapat digunakan. Seperti yang telah dipelajari, terdapat dua kaedah dalam pembinaan, iaitu kaedah konvensional dan kaedah moden. Rajah 2.1.2 menunjukkan carta alir dalam proses pembinaan sebuah produk pembuatan yang bermula daripada proses perancangan sehingga kaedah pembinaan. Kita akan lihat sebentar lagi. Kita lihat di sini gambar foto 2.1.2 memotong bahan dengan kaedah konvensional. So kita nampak di sini dia potong gunakan tangan dan juga gergaji, potong kayu So ini kaedah konvensional. Dia ambil masa yang lama dan juga memerlukan kemahiran dan kepakaran. Untuk gambar foto 2.1.3 di bawah ni, memotong bahan dengan kaedah moden. So di sini kita tengok dia memotong kayu yang lebih tebal dengan masa yang lebih sekejap tanpa memerlukan kemahiran yang lebih tinggi. Jadi dia hanya perlu tahu menggunakan mesin dan dia boleh potong kayu yang lebih tebal lebih tebal daripada ni, awak tengok, dan dia lebih pantas, lebih laju. Rajah 2.1.2, carta alir dalam proses pembuatan. Okey, kita lihat daripada atas ini perancangan, perancangan, kemudian kaji selidik. Selepas kita buat kaji selidik, kita buat lakaran ataupun lukisan, kemudian kita buat model ataupun mock-up. Selepas kita buat model dan mock-up, kita buat penilaian, pengujian. Selepas itu kita buat pembinaan produk. Dan bila dalam pembinaan produk ini, kita boleh pilih sama ada ingin menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Kerana ada produk yang memang perlu dibuat menggunakan kaedah konvensional dan ada produk yang boleh dibuat menggunakan kaedah moden. A. Proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional. Proses pembuatan yang menggunakan kaedah konvensional biasanya dilakukan dengan tangan sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan peralatan. Contoh kaedah pembuatan secara konvensional adalah seperti yang berikut. Memutar skru menggunakan pemutar skru, meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu, memotong kayu menggunakan gergaji tangan atau gergaji puting, mengecat menggunakan berus cat. Info ekstra. Dalam proses pembuatan yang menggunakan kaedah konvensional, mesin yang bermotor tidak digunakan. Kita lihat gambar foto 2.1.4, proses pembuatan dengan kaedah konvensional. Tengok dia gunakan tangan Jadi dia pusingkan ni pun menggunakan kaki. Dia macam ada tali kat bawah tu, dia tekan dengan kaki, benda ni berpusing, dan dia larik tu menggunakan hal. B. Proses pembuatan menggunakan kaedah moden. Proses pembuatan menggunakan kaedah moden pula menggunakan mesin dalam menghasilkan sesuatu produk. Mesin-mesin ini digerakkan oleh tenaga elektrik. Pelbagai proses pembuatan yang rumit dapat dilaksanakan dengan baik. Contoh proses pembuatan dengan kaedah moden adalah seperti yang berikut. Memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar, melicingkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas, memotong kayu menggunakan mesin gergaji, mengecat menggunakan mesin penyembur cat. Kita lihat di atas ni, sebelah kanan gambar foto 2.1.5, proses pembuatan dengan kaedah moden. So awak lihat dia punya kayu ini pun dipusingkan menggunakan mesin. Malahan untuk melarik pun menggunakan mesin. Untuk melarik kayu ni dia gunakan mesin, pahat mesin.